Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. So, hari ini kita sambung 6.3, sokongan, pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Okey, kenapa tumbuhan memerlukan sokongan? Okey, sokongan yang bantu tumbuhan untuk tegak berdiri. Okey, supaya dia mendapat cahaya matahari. Okey, so sistem sokongan ni dia bagi memastikan daun ni mendapat cahaya matahari yang cukup supaya dia dapat jalankan proses fotosintesis. Okey, selain daripada tu, sokongan juga perlu untuk tumbuhan ni dia menampung berat badannya dan juga menyediakan satu sokongan kekuatan supaya dapat menahan rintangan, contohnya tiupan angin. Okey? Okey, kita tengok bahagian-bahagian bagi tumbuhan yang merupakan sokongan utama. Okey, iaitu batang dan juga akar. Alright. So, batang ni menyokong berat batang tu sendiri dan juga berat daun, bunga dan buah. Alright. Manakala akar ni pula dia memberi sokongan kepada tumbuhan untuk mencengkam tanah. Alright, ada setengah tumbuhan tu akar dia berada pada atas tanah dan juga memberi sokongan kepada tumbuhan. Okey, kita tengok ada dua sistem sokongan tumbuhan darat dan tumbuhan akuatik, iaitu tumbuhan berkayu dengan tumbuhan herba, iaitu tumbuhan tidak berkayu. So, tumbuhan berkayu ni biasanya besar tinggilah seperti yang kamu nampak dalam gambar ni. Pokok rambutan dengan pokok angsana. Pokok angsana ni juga dikenali sebagai pokok sena. Pokok sena ni ada kat tepi-tepi jalan lah. Kalau dia berbunga, bunga dia berwarna kuning. Okey, so sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ni dia adalah dia mempunyai tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar. So, apa maksud tegar ni? Tegar ni maksudnya tak boleh lentur lah, keras. Okay. So, tisu ni dibina daripada struktur kompleks lah, iaitu lignin. Alright. So, kemudian kita tengok yang kedua iaitu tumbuhan herba tidak berkayu. Okey, tumbuhan tidak berkayu bergantung pada air yang disimpan di dalam sel batang untuk sokongan. Okey, tumbuhan ini mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Okey, batang tumbuhan tidak berkayu adalah lembut. Okey, dan layu jika kekurangan air. Seperti yang kamu tengok kat gambar ni, tumbuhan herba, pokok kubis, pokok teratai dengan pokok pisang. Okey. Tapi pokok teratai ni tumbuhan akuatik. Alright. Okay. Sesetengah tumbuhan mempunyai struktur khas yang memberi sokongan tambahan, okey, atau dia memanjat pada sokongan lain untuk mendapatkan cahaya matahari. Contohnya yang kamu nampak kat sini, akar bani lah. Okey, terdapat pada pokok besar dan tinggi macam pokok durian, pokok angsana. Okey. Akar sokong ni pula, kamu tengok struktur akar dia. Okey, dia tumbuh daripada batang atau dahan terus ke dalam tanah untuk sokong tumbuhan. Okey, kemudian ada satu lagi. Okey, bentuk akar jantang. Akar jangkang. So, akar jangkang ni terdapat pada pokok bakau, okey, yang hidup dalam kawasan paya. Dia terus keluar daripada batang terus ke dalam tanah. Okey, jadi selain daripada itu, bagi tumbuhan tidak berkayu pula, sokongan tambahan seperti sulur paut yang kamu tengok dalam gambar ni, dengan akar cengkam. Pada gambar ni dengan batang berongga. Sulur paut ialah struktur halus, halus dan berlingkar. Dia melilit tumbuhan lain untuk dapatkan sokongan. So, contoh tumbuhan yang ada struktur sulur paut ni adalah pokok, contohnya pokok timun, pokok peria dengan pokok labu. Itu adalah sulur paut. So, manakala akar cengkam ni pula, dia mencengkam tumbuhan atau struktur lain untuk dapatkan sokongan, untuk dapatkan cahaya matahari. Contohnya akar cengkam
Okey, ada pada pokok orkid dan pokok deduit. Okey, tumbuhan akuatik. Okey, tumbuhan akuatik dia tak ada tisu berkayu macam tumbuhan darat. Jadi macam mana dia dapat sokongan? So, tumbuhan akuatik ni dia dapat sokongan daripada daya apungan air. Okey. So, selain daripada tu, tumbuhan akuatik ni juga dia ada tisu iron kimia. Tisu iron kimia ni ada pada batang dan juga daun tumbuhan akuatik. So, tisu iron kimia ni dia kalau kamu tengok struktur dia, dia terdiri daripada dinding nipis dan ada ruang-ruang udara dalam sel tersebut. Jadi dia membantu keapungan tumbuhan ini. Alright, bagi sebahagian tumbuhan akuatik, tumbuhan ni dia membengkak, kemudian dia ada juga batang berongga, okay, dan juga besar untuk tambahkan daya apungan. Okey, contohnya terdapat pada keladi bunting, pokok teratai. Okey, so sekarang kamu cuba scan QR code ni. So kita cuba tengok macam mana rupa tisu iron kimia. Okey, bila kamu dah scan QR code, kamu akan dapati rajah ni akan terpapar pada skrin kamu. So ni merupakan tisu iron kimia. So seperti yang cikgu katakan tadi, dia ada dinding sel yang nipis, kemudian terdapat ruang-ruang udara di dalamnya. Okey. Jadi tisu iron kimia ni sebenarnya sebahagian daripada struktur yang ada pada kerata rentas batang tumbuhan akuatik. Okey, ini kamu dah belajar masa tingkatan 2 dulu. Okey. Okey, menentukan usia tumbuhan berkayu. So, macam mana kita nak tentukan usia tumbuhan berkayu? Okey. So, cara yang paling biasa adalah dengan menebanglah pokok tersebut. Okey, potong supaya dia dapat merentasi batang tersebut. Okey, seperti yang kamu tengok dalam rajah ni. Alright. Kemudian kamu akan lihat satu struktur yang mana ada membentuk lilitan ataupun membentuk gelang. So, apa yang dibuat adalah gelang ni akan dihitung, akan dikira satu persatu dan setiap satu gelang ni mewakili 1 tahun. Okey? Satu lagi cara iaitu dengan menggerudi keluar sedikit struktur pokok tu. So, dia ada satu alat khas gerudi tak sampai habis, sampai 75% je. Okay, dia gerudi, kemudian dia keluarkan kayu tu yang dah digerudi tu, kemudian dengan cara yang sama ukur berapa gelang yang ada pada batang pokok tersebut. Okey? Alright. Kemudian kita perlu menghubungkaitkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Okey? So, tumbuhan dikatakan stabil pada kedudukannya jika dia tak mudah tumbang. Okey, jika dia tidak mudah tumbang. Jadi, kestabilan tumbuhan dipengaruhi oleh pusat graviti dan keluasan tapak. Okey, dan keluasan tapak pusat graviti. Okey, so semakin rendah pusat graviti, semakin stabil tumbuhan itu. Okey. Okey, yang terakhir merupakan pola pertumbuhan bagi tumbuhan. Okey, lengkung pertumbuhan adalah berbentuk sigmoid. Okey, macam mana bentuk sigmoid? Okey, ni adalah bentuk sigmoid. Okey, bagi tumbuhan melalui 3 fasa pertumbuhan. Okey, fasa 1 dengan 3 adalah fasa pertumbuhan perlahan. Okey, kemudian fasa 2 adalah fasa pertumbuhan pesat. Okey, kenapa fasa 1 dikenali sebagai fasa pertumbuhan perlahan? Kerana pada ketika ini akar sedang dibina untuk menyerap nutrien. Okey. Kemudian fasa 2 dikatakan fasa pertumbuhan pesat kerana berlaku pertambahan dari segi jisim, ketinggian, saiz dan juga bentuk. Okey. Fasa ketiga dikenali sebagai fasa pertumbuhan perlahan dan juga fasa pertumbuhan negatif. Kerana pada fasa ketiga ni, ia menumpu kepada pengeluaran biji benih.
Dan proses ni berterusan sehingga tumbuhan tersebut tua dan mati. Okey, so itu saja untuk 6.3 sokongan pertumbuhan dan kestabilan tumbuhan. Okay, cikgu harap ni semua bermanfaat dan itu saja. Terima kasih.